pada pendapat saya lah, perhimpunan bersih 3 yang baru-baru ini satu perkara yang sepatutnya berlaku dalam sebuah negara demokrasi. Kerana bagi saya perhimpunan bersih ni merusak rakyat dan memburukkan imej negara. Sedangkan kita ada ruang lain yang boleh dibuat untuk menyuarakan pendapat rakyat yang sepatutnya disalurkan dengan cara yang lebih baik dan tidak menyusahkan rakyat. Perhimpunan bersih ni kalau kita lihat, apa yang kita lihat tu memang bukan bertujuan baik untuk negara. Memang ada sesuatu yang dirancang untuk keburukan negara. Orang biasa pun boleh nampak dia punya tujuan yang tersirat. Kalau bandingkan, tak payah orang bijak pandai, orang kampung pun nampak macam mana tujuan yang tersirat tu untuk menyusahkan orang ramai dan membayangkan negara ni supaya wara, supaya nak menjatuhkan imej negara kita. Sedangkan kita telah membina negara ini dengan baiknya, dengan nama yang termasyhur, menyebabkan pancung datang, kita dapat rezeki, dapat penambahan wang negara untuk rakyat. Jadi bila ada perhimpunan bersih ni, imej negara akan terjejas. Dan perbuatan ini boleh dianggapkan sebagai pengkhianat yang merosakkan negara. Jadi bagi saya, kalau pun nak bersuara, suarakanlah dengan saluran yang lebih baik. Kita ada Dewan Rakyat, ada bidang lain lagi yang boleh kita suarakan. Tidak perlu tunjuk ganas kita, tunjuk sifat orang hajar, biadab. Ini bukan budaya kita orang Timur. Kita adalah bangsa yang bermaruah. Amat dikesali sekali dengan anak-anak muda yang terpengaruh dengan perkara ini. Tunjukkanlah, sedarlah, kerana kita bangsa yang berbudi mulia perlu bertindak dengan baik, dengan bijaksana, dengan bersopan, supaya pandangan kita ini diterima. Dan dari segi kerajaan pun, saya berharap jangan terlalu berlembut. Kerana kalau sikap kita yang terlalu berlembut akan menyebabkan orang menggunakan kesempatan bertindak ganas seperti ini. Buah manggis di luar pagar, buah kuini di sambal lada. Kalau keris hulunya longgar, musuh dah berani mendabik dada. Ini yang berlaku. Kalau bila ISA dihapuskan, bila kerajaan berlembut, tengok mereka dah bersifat kurang hajar, biadab, dan akhirnya menggugatkan tentera awam. Jadi tujuan pihak yang tertentu membuat dakwah memburukkan nama ini, melainkan mempunyai hasrat yang cukup buruk dan pengkhianat negara. Bagi kita sayangkan negara kita. Bukan mudah untuk membina sebuah negara seperti ini. Susah payah pemimpin-pemimpin kita dulu, susah payah pejuang-pejuang kita dulu untuk mendapatkan sebuah negara merdeka. Kita lihat betapa dulu pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang, banyak darah yang tumpah, air mata yang tercurah untuk mendapatkan sebuah negara merdeka. Tiba-tiba sekarang ni cuba dirosakkan oleh pengkhianat ni. Insaflah. Kita perlu insaf. Kita perlukan satu masa depan yang baik untuk anak cucu kita. Kalau kita tak bertindak dari sekarang untuk menjaganya, kita biarkan dia berleluasa, akhirnya negara kita susah. Dan anak cucu kita, di mana kita nak pergi? Negara inilah tempat tempah darah kita. Dan bertanggungjawablah bersama menjaganya. Bagi saya, perlulah kita sama-sama berdoa dan bertindak supaya negara kita terus aman dan makmur. Lihatlah sendiri betapa pihak-pihak yang nak memburuk kerajaan ini cuba bertindak mengelirukan fikiran rakyat, cuba meracuni fikiran rakyat. Tapi bagi rakyat yang sedar, bagi rakyat yang betul berfikiran panjang, mereka nampak tipu muslihat musuh. Sebab kata orang, sekilat ikan di air, kita dah kenal jantan betina. Nak baik, nak tanya yang baik, tanya pada kawan. Yang buruk pada musuh. Musuh memanglah apa yang dibuat oleh
Orang semuanya tak betul. Itu pada musuh. Kita orang cerdik, rakyat Malaysia yang cerdik, yang boleh berfikiran secara betul, fikirkan, timbangkanlah perkara ini. Kerana Malaysia adalah sebuah negara yang makmur. Perhatikanlah juga negara-negara yang merdeka lebih dulu daripada kita, sejauh mana mereka dapat mencapai kemakmuran itu. Dan kita dalam tempoh yang singkat telah melangkah ke arah negara maju. Bersyukurlah pada apa yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kata pujangga senang saja. Dia kata bila keinginan bermaharaja lela, jangan pandang ke atas bintang-bintang yang berdepan di langit, tetapi tunduklah ke bawah. Pandanglah rumput-rumput yang melata di bumi gersang. Barulah kita timbul kesedaran dan kesyukuran. Begitulah juga kita. Perhatikan negara-negara yang dulunya lebih dulu merdeka daripada kita, tapi hidupnya setakat mana susah. Dan inilah yang sebenarnya pihak-pihak yang menjadi musuh kepada negara kita iri hati terhadap kebahagiaan, kemakmuran dan kejayaan yang dicapai kepada kita untuk rakyat Malaysia. Dan kita bersama-sama bersyukur supaya negara kita dapat aman, makmur, maju dan selamat. Kerana kesyukuran itu akan ditambah oleh Tuhan dengan nikmat yang berlipat ganda, InsyaAllah. Dan kita doa bersama supaya negara kita ini terus berkekalan aman dan makmur dan hidup sejahtera betul.